Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Masya Allah, alhamdulillah kita dapat jumpa dalam tazkirah ringkas kita pada hari ini. Hari ini saya nak buat satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwanikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'manikum. Rawahul Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Yang bermaksud, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak menilai kepada rupa bentuk kamu dan harta kamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai berdasarkan hati-hati kamu dan juga amal-amal kamu. Hadis ini menceritakan bahawa tentang ikhlas, namun begitu kita boleh luaskan perbahasannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai atau memberi keredaan berdasarkan rupa bentuk kita dan harta kita. Kita gemuk, kita kurus, kita handsome, kita kuat. Ini bukan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dia tak lihat. Begitu juga berapa banyak harta kita. Itu pun Allah Subhanahu wa taala tak lihat. Allah Subhanahu wa taala beri kita kekayaan nak uji kita. Allah Subhanahu wa taala beri kemiskinan pun nak uji. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat ialah qulubikum, hati-hati kamu dan amal-amal kamu. Ada ulama menyatakan sungguh mengherankan, manusia usaha sekeras mungkin untuk dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala tak lihat dan tidak buat penilaian, iaitu rupa bentuk. Yang kedua, harta. Walaupun bukan salah, tetapi berlaku ketidakadilan. Untuk itu ribuan ringgit dibelanjakan. Untuk wajah, terutama orang perempuan, orang lelaki pun ada juga. Untuk pipi, untuk hidung, untuk mata, untuk bibir dia, untuk kulit dia. Sebulan ada yang 500, ada yang 300, ada yang 200, yang tak berduit mungkin gunakan bedak sejuk saja, tetapi tetap untuk usahakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala tak lihat. Begitu juga dengan harta. Manusia cari pagi sampai malam. Salah tak salah. Namun begitu, kalau itu sahaja yang diusahakan bersungguh-sungguh, tetapi dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penilaian, hati dan amal, maka tak aci lah. Tak adil. Sedangkan dua perkara ini, hati dan amal, benda yang mahal, benda yang Allah Subhanahu wa taala beri penilaian. Hati ni tempat apa? Tempat iman, tempat kasih, tempat sabar, tempat kasih sayang dan sebagainya. Sebab itu ada amal, tapi tidak dibuat dengan hati yang betul, amal itu tertolak. Seorang yang belajar agama supaya dia dipanggil ustaz, ulama dan sebagainya, itu tujuan utamanya. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Walaupun amal tu sedikit, tetapi dibuat dengan jiwa, dengan ikhlas,
dengan takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sabar, khusyuk, maka amal itu lebih baik dari amal yang banyak tetapi tidak dengan jiwa. Tuan-tuan yang mulia, saya ingat satu kisah. Satu orang yang membaca Al-Quran dengan jiwa. Satu ketika saya berada di Sungai Besi, di satu surau. Ada satu perhimpunan di situ. Pada waktu malam, saya lihat seorang orang India, Muslim, dia sedang baca Al-Quran. Yang mana lampu yang digunakan kat surau tu lampu ada merah, maksudnya sama-samalah. Tuan-tuan yang boleh dibaca Quran tu, dia kata ni hafiz ni, saya kata dalam hati saya, dan menangis-nangis. Besok saya jumpa dengan dia, hebat tuan, saya kata, tuan hafiz Quran ke? Tidaklah, malam tadi tuan baca Al-Quran dan tuan nangis-nangis, saya teruja. Dia kata apa? Ustaz, satu jawapan yang menyentuh perasaan saya. Saya tak tahu baca Quran, Ustaz. Saya tak tahu baca Quran. Ini saya baru taubat ni, baru jadi baik. Jadi saya lihat Quran tu saya menangis. Lihat Quran itu dia menangis. Menangis kenapa? Saya menangis rasa bersalah. Rasa bersalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya tuan-tuan, antara dia membaca, tengok Quran itu, dia menangis kerana rasa bersalah, dengan satu orang yang baca Quran dengan kibir, dengan riak, dengan rasa dia bagus, dia hebat, mana yang paling baik? Manakah yang paling Allah Subhanahu Wa Taala pilih dan Allah suka? Sudah pastilah orang yang membaca Al-Quran, dia tak baca, tetapi lihat Al-Quran dengan jiwa, dengan rasa bersalah kerana dia lama meninggalkan, melupai Al-Quran. Lepas tu dia kena belajar lah. Jadi tuan-tuan yang mulia, satu orang dia buat 2 rakaat saja, tapi dengan jiwa, dengan perasaan, dengan rasa Allah Subhanahu Wa Taala lihat dia, dengan sifat ihsan, lebih baik daripada seorang yang sembahyang banyak tetapi tak ada feel dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Penilaian Allah Subhanahu Wa Taala pada hati dan amal. Hati itu tempat letaknya ikhlas. Hati itu tempat letaknya kasih pada Allah. Jadi hari ini saya menyuruh, bukan menghentikan usaha untuk memperbaiki kita punya rupa bentuk, teruskan. Ribu-ribu habis terserah, baju cantik dan sebagainya, tak kisah. Banyakkan harta, tak apa. Akan tetapi berlaku ketidakadilan kalau itu satu-satunya usaha, atau itu usaha yang melebihi daripada usaha untuk betulkan hati, betulkan iman, betulkan ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala pernah bagi tahu dengan manusia ni, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia ini. Dunia ni tuan-tuan yang mulia, kita pulanglah jadi jutawan tak apa. Tetapi tuan-tuan yang mulia, kita kena faham kehidupan kita 60, 70, 80, 90, 100, itu jarang lah tu. 200 lagi jarang-jarang. TV3 datang punya, tanya apa petua, sambil bercakap tak ada gigi. Jarang. Lama pun 70, 80 tahun, 100 tahun lah. Tapi kehidupan akhirat, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Jangan tersilap memberi masa yang tak tepat atau kuantiti yang tak tepat. Makan tuan-tuan yang mulia, sepinggan nasi, satu piring kecil budu ataupun sambal belacan. Adalah tidak bijak satu pinggan budu atau satu pinggan sambal belacan, satu piring kecil nasi.
kecuali lah orang Kelantan, wallahu alam, saya tak tahu. Jadi kita beri tumpuan terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat pada diri kita, tanpa kita mengabaikan yang saya kata tadi. Wallahu alam. Semoga saya dan tuan-tuan dapat amalkan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.